Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam rumah Allah, Masjid Abdullah Fahim yang saya kira begitu indah, cantik, masya-Allah. Tahniah kepada seluruh pengurusan masjid, khususnya terima kasih pengerusi majlis, sahabat saya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya, kurnianya kepada kita semua, sebab kita sudah berpagi-pagian mendatangi rumah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah dia Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Apabila kita dijemput, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di taman-taman syurga, mari hidupkan hati-hati kita, para muslimat yang dirahmati Allah, kekanda bonda, sahabat yang saya kasihi, hidupkan hati. Niat di dalamnya, insya-Allah satu hari nanti apabila kita pulang ke kampung akhirat yang kekal abadi, Allah temukan kita sekali lagi di dalam jannah yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan berhenti daripada terus berdoa yang baik-baik, kerana para malaikat Allah Subhanahu wa taala sedang bersama-sama kita, insya-Allah. Saya suka sahabat saya sebutkan tadi, mudah-mudahan pertemuan kita menghasilkan ma fi qalbi ghairullah. Tak ada yang lain di hatiku selain daripada Allah. Maka sebab pengerusi dah sebut, tak acilah kalau ustazah tak sebut. Okay? Mari kita bersama-sama sedetik. Fatihah tadi kita mulakan dah bersama dengan ustazah. Muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi satu kekuatan di dalam jiwa kita. Okey, semua orang dah biasa dengar, tapi terjemahannya tu mari kita hidupkan hati-hati kita dengan zikir ini, insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Dah biasa dengar? Maksud dia apa? Jom kita ubah sampai kita betul-betul faham. Bukan ubah mengikut yang salah ni. Kita faham sungguh, masuk ke dalam hati kita. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Zikir yang kita dah biasa dengar dalam TV, kita biasa sebut, tapi kadang-kadang hanya berzikir di lisan, kita tak sampaikan ke hati. Sungguh muslimat, apa sahaja takdir yang Allah beri kepada kita dalam situasi apapun permasalahan yang sedang kita tempuh, insya-Allah bila Allah janji, apa sahaja takdir yang Allah beri, Allah pasti tunjuk jalan. Maka datang permasalahan, berfikir dulu kita sejenak, adakah ini satu musibah atau satu nikmat Allah Subhanahu wa taala sedang menghantarkan ujian yang berbentuk hadiah. Maka insya-Allah lapang dada kita dengan zikir ini. Sekali lagi kita bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. InsyaAllah
Sebagai orang perempuan muslimat yang dirahmati Allah, kerap alunkan zikir ini, insya-Allah hidup hati-hati kita. Terkadang ada yang berpaut kepada suami semata-mata, dia terlupa bahawa Allahus Samad, tempat yang sepatutnya kita berpaut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi ghairullah. Muslimat dirahmati Allah, terima kasih kepada masjid yang menjemput ustazah pada hari ini. Sesungguhnya dalam sebulan sekali atau paling lewat pun 2 bulan sekali memang ustazah ada kuliah di sebelah utara ni, sebab kebetulan balik menziarah mertua di Kulim. Okey, jadi malam tadi Jumaat bergerak daripada KL, ada kursus di Ipoh semalam, baru gerak ke Kulim, tidur di Kulim malam tadi, dan hari ini Allah izinkan pertemuan. Dan ini satu perbezaan, sekali balik hanya satu kuliah saja untuk kali ini, kerana ustazah baru sampai daripada Mekah, baru belum seminggu lagi lah. Okay, jadi musim tengah panas sangat di Mekah, 93 jemaah balik semua mengadu batuk, demam sebagainya, jangkit dekat ustazah sekali. Jadi mudah-mudahan hari ini Allah izinkan untuk sama-sama berkongsi apakah dia sebaik-baik manusia. Siapakah sebaik-baik manusia? Sebab saya yakin, percaya sangat untuk menjadi insan yang terbaik, maka walau dia sibuk macam mana pun di rumah, sibuk macam mana pun dengan kerja yang ada, diberi pelbagai amanah, dia nampak ada majlis ilmu, dia akan susun program. InsyaAllah ada yang sebelum subuh bangun dah tadi. Kerana apa? Kerana ingin menyusun waktunya, dapat juga bersama-sama dalam majlis ilmu. Kita ini muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita mahu, sebab kita tahu kelebihannya, bila kita mahu semuanya menjadi mudah. Kalau kita letakkan di dalam hati kita, sekejap kita nak, sekejap kita tak nak, kan, 50-50, maka Allah akan datangkan kesusahan. Tapi bila kita mahu, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan. Maka jadilah hamba yang sentiasa bertakwa kepada Allah, bukan dihafal ayat 1000 dinar tu, tapi set betul-betul dalam hati kita. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja, akan Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Maka insya-Allah hari ini ada beberapa perkara, 11 hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buat boleh menjadi sebaik-baik manusia. Dan saya yakin tak mampu untuk selesaikan semuanya hari ini. Maka ustazah sebutkan beberapa perkara, insya-Allah 9 yang ustazah nak kongsikan sesuai dengan muslimat yang berada dalam rumah Allah pada hari ini, insya-Allah. Pertama, muslimat yang dirahmati Allah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang terbaik di kalangan kamu? Adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Siapa terbaik di kalangan kamu? Adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nombor 1, orang belajar Quran. Tepuk dada tanya iman, siapa kita hari ini? Adakah kita orang yang sudah pun belajar Al-Quran? Dulu masa kecil ya pernah, tapi berapa ramai orang bertemu dengan ustazah, saya masa kecil khatam dah Quran, tapi bila bekerja dah kahwin, lupa dah nak mengaji ustazah, sekarang dah pencen baru nak cari guru semula. Syukur Allah bukakan semula pintu hati saat pencen. Allah tak bukakan pintu hati saat kita bertemu dengan mungkar nakir di alam barzakh. Nampak tak? Biar kita menyesal atas muka bumi ni, tua mana pun usia kita, kita belum terlambat. Maka carilah guru. Dalam kuliah-kuliah tadabbur Al-Quran di KL sana, ustazah pasti akan mulakan bertalaqi dulu. Ustazah baca satu ayat, nanti kelas ikut. Apa tujuannya? Sebab orang perempuan ni pagi-pagi dia sibuk dengan macam-macam kerja. Kalau pukul 9 pagi nak start kuliah, rutin yang biasa mengaji lepas subuh kadang-kadang dia terlepas. Maka ustazah akan mulakan kelas dengan membaca dulu ayat-ayat suci yang kita nak tadabbur. Biasanya ustazah tanya, adakah ini bacaan yang pertama sampai ke pukul 9 pagi ni? Ramai yang tertunduk mengangguk. Ya ustazah, pagi tadi tak sempat pun baca Quran kat rumah. Tak mengapa, lisan kita menjadi saksi bahawa hari ni kita pernah baca Al-Quran. Tolong selit dalam hati kita, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Cuba orang sini panggil apa ya, kepala batas bukan? Saya sebut Penang je ni, betul? Cuba orang Penang sebut tidak ada hari tanpa Al-Quran. Sebut sama-sama. Sekali lagi, suara kuat.
malaikat dengar, dicatat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Paling kurang tadi kita sudah membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, ya. Merasa malulah bila ditanya kepada seorang syekh bagaimana hubungan orang dulu-dulu dengan Al-Quran. Apa jawab beliau? Muslimat dirahmati Allah, tak ubah macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Oh, kita sentap dengar, betul tak? Tak ubah macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Buat apa pun handphone kat tangan. Nak pergi kerja jauh macam mana pun tertinggal handphone kat rumah, sanggup patah balik. Orang dulu dengan Al-Quran begitu. Merasa malu nak tidur malam hari kalau satu hari tak baca Al-Quran. Jadi bila ustazah bertalaqi dalam kelas, baca, ada yang fasih mengikut, ada yang merangkak-rangkak, ustazah selalu sebut, yang sudah fasih bacaan Al-Qurannya grade A, insya-Allah, tolong dengar kawan-kawan yang sebelah kedengaran tadi masih merangkak-rangkak bacaan. Bukan untuk jadi ujub, riak dan takabur, tapi merasa berdosalah Allah bagi kelebihan boleh baca Quran dengan fasih. Tolong minta dengan Allah jangan mati dulu selagi kita tak jumpa seorang anak murid sebelum mati. Faham tak maksud muslimat? Ini khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Terbaik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Ada ramai orang bertemu dengan ustazah sampai hari ni, tolong ustazah, saya tak kenal huruf lagi, saya nak baca Al-Quran. Ustazah ni rasa bersalah dengan Allah. Muslimat dirahmati Allah, pergi pula bagi tahu dengan anak-anak murid yang sudah fasih, tolong akak duduk dekat mana ni, ada seorang sahabat kita nak belajar Quran tapi tak bertemu dengan guru, maka akak yang sudah bacaan ni di grade level B ni, tolong bantu dia sebab dia baru D, baru E, kenal huruf pun tidak lagi. Alah ustazah, saya bukan ustazah. Tak, cuba ada niat, paling kurang yang tahap C tu boleh naik pangkat jadi level B paling kurang. Yang A ni bantu orang-orang yang B, insya-Allah. Jangan tunggu kita ada tauliah dalam mengajar Quran, itu ya untuk mengajar secara terbuka ramai-ramai, itu adalah undang-undang pula. Undang-undang Allah kena patuhi, undang-undang dunia kena patuhi. Jadi muslimat dirahmati Allah yang belum fasih, tolong minta kepada Allah, jangan matikan aku dulu wahai Allah selagi mana lisan kita belum betul-betul fasih membaca Al-Quran. Dan bila kita sudah pun membaca Al-Quran, apa kata Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, ada ramai orang bersama dengan Al-Quran hanya daripada tekak naik ke atas. Apa maksud naik ke atas ni? Yang nak keluar di lisan dia ni diperindahkan. Belajar tajwid, alhamdulillah, ini pesanan Allah, warattilil Qur'ana tartila. Tapi berapa ramai orang yang sibuk nak memperindahkan suara, bangga apabila suaranya disebut sebagai suara yang sedap baca Al-Quran. Dan ramai orang yang tidak menurunkan daripada tekak ni turun kepada dada. Maksudnya apa? Hanya Quran dibaca penuh keindahan tapi dia tidak bertadabbur akan ayat-ayatnya. Allah seru kita, afala yatadabbarunal Quran, apakah kamu tidak memerhatikan akan Al-Quran? Justru dibaca, difahami, diamalkan. Setelah itu mari kita merasa berdosa selagi mana kita tidak menyampaikan ilmu Al-Quran itu. Kadang anak murid kita siapa muslimat? Mungkin anak-anak kita yang balik daripada tadika-tadika Islam, kan mereka tunjuk, mama besok ustazah kata kalau tak lancar Iqra' 2 tak boleh naik Iqra' 3. Kita tinggal dulu kerja, mai baca depan mama ni, kan? Paling kurang anak kita adalah anak murid kita. Paling kurang cucu kita adalah anak murid kita. Paling kurang baca Quran sama-sama dengan pasangan, suami kita semak isteri, isteri semak suami, muslimat dirahmati Allah. Sebab di situ kadang-kadang berlaku proses pembelajaran. Kalau baca seorang, kita rasa apa? Macam syok sendiri. Semua betul je. Ustazah, masalahnya bila saya baca seorang-seorang kat rumah tak ada salah, semua betul. Kan? Jadi memang semua betul. Sebab apa? Sebab tak ada orang semak. Jadi alangkah indahnya kalau bertadarus Al-Quran, bukan setahun sekali dalam bulan Ramadan, tapi kejiranan satu lorong ada 3 orang yang tak kerja. Setiap pukul 10 pagi kita himpun 15 minit kat rumah orang ni, besok 15 minit rumah orang ni. Target 2-3 ayat cukup dah, asalkan ayat itu bersemak. Muslimat dirahmati Allah, cari ruang peluang supaya kita menjadi golongan yang pertama. Terbaik kamu, kata Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya.
Ustazah memang menetap di Kuala Lumpur. Dulu belajar di Sabak Bernam, kawasan kampung. Ustaz-ustaz dulu kata, Muzayyana, kamu nanti bila balik KL mesti mengajar orang tua-tua ramai tak pandai mengaji. Kita kata, Ustaz jangan duk hina orang KL, boleh tak? Kan? Jawapannya sungguh, saya duduk di universiti, dah kenal berapa banyak rumah mengajar rumah ke rumah. Dan paling terkesan sehingga hari ini, seorang makcik umur 78 tahun telefon dengan suara pun menggigil dah. Hati yang jahat penuh dengan hitam ni sebut, boleh ke makcik ni nak belajar mengaji? Tak apalah, kita pergi dulu rumah dia. Pergi bawa Iqra' 1. Ustazah 7 kali dah makcik pergi Mekah, tapi setiap kali jumpa orang baca Quran depan Kaabah, makcik menangis sebab makcik tak boleh baca Quran. Ustazah boleh tolong makcik tak? Makcik teringin nak pergi Mekah sekali lagi baca Quran depan Kaabah. Usia 78 tahun ketika itu. Allah izinkan umur beliau panjang. Pada usia 83 tahun ditolak wheelchair oleh anaknya, dapat pergi semula ke Baitullahil Haram. Balik Mekah, dia telefon Ustazah, tak sabar nak jumpa. Ustazah, makcik menangis depan Kaabah. Pertama kali makcik pergi Mekah boleh baca Quran depan Kaabah. 78 tahun pergi Mekah, 83 tahun dia sudah berjaya khatam dengan Ustazah. Masya Allah. Makcik saya pun jujur sebut, mula-mula jumpa makcik saya tak sangka makcik boleh daripada tak kenal huruf kepada khatam Al-Quran. Macam mana makcik boleh begitu cepat? Sejak kenal je Ustazah, makcik tak makan dah ikan kering semua, makcik tak makan dah kepala ikan. Ya, pasal apa cik? Orang tua-tua kata nak pandai mengaji tak boleh makan semua tu. Oh rugi cik. Ustazah pula tak lalu nak makan kalau tak jumpa semua tu. Kan? Jadi hati macam mana Ustazah boleh pandai mengaji? Tu sebab di sini makcik mahu, biar tua macam mana pun di sini mahu. Tolong jangan salahkan kepala ikan, tolong jangan salahkan ikan kering, ikan masin segala. Kan? Jadi jawapannya kalau mahu semuanya pasti jadi. Hari ini muslimat kita tolak diri kita. Yang belum, jangan rasa malu. Runtuhkan malu, bunuh segala ego. Kita tak nak mati selagi kita belum pandai baca Quran. Gurunya mungkin susah nak belajar dengan Ustazah Muzayyanah, mungkin susah. Nak belajar dengan guru-guru kita yang hebat-hebat mungkin susah. Cari di kalangan kita sendiri. Sebab Ustazah dah jumpa dah. Kan? Orang yang mahu pasti Allah beri. Kan? Syaratnya muslimat dirahmati Allah, kita benar-benar tahu ini arahan siapa, bukan arahan ketua kampung kita, tapi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali belajar, seandainya makcik tadi tak sampai usia 83 tahun dan sempat khatam bersama Ustazah pun, kalau dia tak pernah kenal alif itu tegak ataupun bengkok, dimatikan Allah baru mengenal huruf jim, contoh muslimat, insya-Allah roh itu akan diangkat oleh Allah sebagai orang yang pernah belajar Al-Quran. Jangan bertangguh dalam hidup ini muslimat. Penyesalan yang paling tidak akan kita merasa keberuntungan adalah bila mati baru menyesal. Sekarang Allah hidupkan kita lagi, maka marilah kita menyesal sama-sama bahawa kalau kita tak mulakan, kitalah manusia yang paling rugi. Na'udzubillah min zalik. Okay? Selesai yang pertama. Ni agak kita nak habis pukul berapa ni? Yang ni baru yang pertama ni muslimat kan? Ingat tak? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Siapa yang kata Nabi terbaik adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Pegang yang pertama. Boleh sebarkan selepas ini. Tulis dalam WhatsApp group kita. Jangan suka copy paste dari group sebelah. Ni yang kita dapat hari ini, nak jadi manusia terbaik. Aku nak jadi terbaik, kamu nak jadi terbaik, mereka nak jadi terbaik. Nombor 1, jom belajar Quran dan mengajarkannya insya-Allah.